melata, sayang merebah di pohon cemara. Awal bismillah mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Emilia Farhana binti Saleh, pemegang kad matrik KBN 2108-10083 dari Kolej Politek Mara, Kota Baru, Kelantan. Sebelum saya meneruskan pembentangan saya pada hari ini, saya ingin mengkongsikan satu video kepada anda semua. Apa yang boleh kita lihat melalui video dari tadi? Kehidupan yang bahagia, selamat dan sehat merupakan kehidupan impian semua orang untuk mencapai impian tersebut. Pengamalan gaya hidup sehat merupakan langkah yang wajar dipraktikkan oleh setiap lapisan masyarakat. Rakyat negara ini harus sedar tentang kepentingan mengamalkan gaya hidup sihat supaya dapat menjalani kehidupan yang selamat dan sihat. Antara cara-cara mengamalkan gaya hidup sihat ialah pemakanan yang seimbang. Hal ini meliputi pengambilan pelbagai jenis makanan berdasarkan piramid makanan yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Makanan seperti nasi dan bijiri yang mengandungi karbohidrat harus diambil dalam kuantiti yang banyak dan diutamakan kerana karbohidrat dapat membekalkan tenaga untuk membolehkan kita menjalani pelbagai urusan kehidupan seharian. Pengambilan sayur dan buah-buahan yang banyak amat penting bagi membekalkan vitamin dan serat yang cukup kepada tubuh badan. Makanan yang mengandungi lemak, minyak, garam dan gula yang tinggi harus dielakkan. Hal ini demikian, makanan yang tidak sihat ini akan menyebabkan pelbagai penyakit kronik seperti diabetes, darah tinggi, obesiti dan serangan jantung. Oleh itu, makanan yang seimbang dan sihat harus diutamakan dalam usaha melahirkan modal insan yang berkualiti dan sihat. Seterusnya, melakukan aktiviti senaman dan beriadah ialah merupakan salah satu cara mengamalkan gaya hidup sihat. Pengambilan makanan seimbang yang disertai dengan amalan bersenam dan beriadah secara konsisten dapat membakar kalori dalam badan dan seterusnya mengurangkan masalah peningkatan berat badan. Aktiviti senaman dan beriadah boleh dilakukan sebanyak 3 kali seminggu bersama-sama keluarga dan rakan-rakan. Memang tidak dinafikan bahawa badan yang cergas dapat membina minda yang cerdas. Oleh itu, kita haruslah memperuntukkan masa sekurang-kurangnya 30 minit untuk melakukan aktiviti senaman dan beriadah seperti berjalan, berlari dan bermain yang dapat mengeluarkan peluh. Amalan senaman dan beriadah mampu melancarkan aliran darah, menguatkan saraf dan otot-otot badan serta peluh yang dapat menjamin kualiti kesihatan seseorang. Selain itu, corak kehidupan yang sihat juga dapat membantu seseorang individu untuk sihat tanpa sebarang penyakit. Bagi menjamin kesejahteraan hidup, kita haruslah menghindarkan diri dari segala perbuatan yang memudaratkan kesihatan diri seperti
amalan merokok, pengambilan minuman keras, kes penagihan dadah dan pergaulan bebas. Amalan negatif sebegini boleh mendedahkan diri kita kepada penyakit seperti kanser, AIDS dan sakit jantung. Pada masa yang sama, rehat dan tidur yang cukup juga penting untuk menjaga kesihatan diri. Seseorang individu yang tidak punya rehat dan tidur yang cukup akan cepat berasa letih dan mudah jatuh sakit. Sudah terangkan lagi bersuluh, kita harus mengekalkan kualiti kesihatan kita bagi menjamin kehidupan sihat selaras dengan peribahasa mencegah adalah lebih baik daripada merawat. Di samping itu, pengamalan gaya hidup sihat juga melibatkan pengurusan stres. Stres atau tekanan perasaan merupakan gejala negatif yang semakin menular dalam kalangan masyarakat. Seseorang individu yang mengalami stres perlulah bijak mencari formula dan untuk menguruskannya supaya fikiran tidak kusut dan terganggu sehingga menjejaskan kesihatan dan kehidupan seharian. Antara langkah yang dapat dilakukan untuk menangani stres ialah meminta pendapat kaunselor, berkongsi masalah dengan keluarga atau rakan-rakan dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Stres yang dapat diuruskan dengan baik membolehkan kita hidup bahagia dan sihat. Bagi menjamin kesihatan diri kita terjamin, kita hendaklah berjumpa dengan doktor di hospital dan klinik secara berkala iaitu sekurang-kurangnya 5 kali setahun bagi membolehkan penyakit yang tidak menunjukkan sindrom dapat dikesan lebih awal. Sebagai contohnya, penyakit berbahaya seperti kanser yang kita sedia maklum bahawa sukar diubati jika lambat diketahui. Bab kata pepatah, jangan sudah terhantuk baru tengadah. Oleh itu, dengan pertemuan secara berkala dengan doktor, rawatan susulan dapat dilakukan supaya kesihatan individu seseorang terjamin. Kesimpulannya, jelaslah bahawa pengamalan gaya hidup sihat dapat menjamin kesejahteraan yang diimpikan. Sebenarnya, tiada istilah terlambat bagi setiap orang untuk memulakan amalan gaya hidup sihat. Gaya hidup sihat dalam kehidupan seharian harus diamalkan bagi melahirkan masyarakat yang bebas penyakit. Sekian sahaja daripada saya untuk pembetangan pada hari ini. Yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk merupakan khilaf dari saya sendiri. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.